Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, hadirin dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini, pagi berbahagia ini, pagi yang berkah, pada waktu duha dapat kita bersama-sama, dalam hewan ini dengan satu tujuan, dengan satu niat untuk melakukan penambahbaikan dalam hidup kita. Seperti yang biasa kita doa selepas solat, kita doa Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah seluruh hidup kami ini sebagai masa untuk menambah kebajikan. Jadi terima kasih kepada tuan pengurusi majlis dan yang dihormati Detik Kehormat, jabatan-jabatan, ketua-ketua jabatan, sama ada daripada NGO, badan kerajaan dan seterusnya, seluruh muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Baik, saya mengucapkan, saya memohon kepada tuan-tuan supaya sama-sama mendoakan agar majlis kita ini berjalan dengan selamat dan lancar, ya, dan segala-galanya telah diterangkan oleh Tuan Pegawai Daerah tadi. Ini majlis julung-julung kali, tanpa ada pengalaman, inilah kali pertama, dan inilah niat kita semua. Semoga ini berjalan terus lepas ini dengan lancar dan memberi manfaat yang baik untuk tempat kita, untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa mengumumkan saya lagi, saya selaku moderator akan cuba sedaya upaya untuk meneruskan majlis ini dengan sebaik-baiknya bersama bantuan, bersama dengan ahli panel yang berpengalaman, insya-Allah, berpengalaman dan berilmu, untuk kita sama-sama kongsi. Di sebelah kanan saya Ustaz Abdullah Al-Fadahi, di sebelah kiri saya Ustaz Haji Fairuz, pengetua madrasah di Al-Jauhar Batu Empat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian, dengan bantuan ahli panel kita, moga-moga apa yang kita bicarakan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan apa itu? Penyatuan ummah, jalan penyelesaian untuk kejayaan, dapat kita kupas dengan sebaik-baiknya. Semoga memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang pertamanya saya nak membetulkan sikit tadi. Tuan pengurusi majlis, panel pertama Ustaz Abdullah, Ustaz Haji Abdullah. Panel kedua Ustaz Haji Fairuz. Jadi kita mulakan dengan yang pertama, insya-Allah, ya Ustaz, boleh? Baik. Jadi salah satu cara kita untuk menyatukan ummah, bukan salah satu, lain lagi dah tak ada lagi dah, iaitu menggabungkan atau menghubungkan silaturahim seperti mana disebut oleh Tuan Ibu tadi. Jadi saya minta supaya dapat mungkin diberi penjelasan yang lebih terperinci oleh Tuan panel kita, Ustaz Abdullah Al-Qadahi, mengenai bagaimana cara untuk kita menghubungkan silaturahim dengan cara yang sebenar menurut pandangan Islam. InsyaAllah dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa man tabi'a wa wala.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Moderator, seterusnya Fadil Ustaz Fairuz yang berusaha tuan-tuan daerah, PDP Majlis, Fadil Tuan Fadil Kado, semua kaki tangan awam daerah Kota Tinggi, Alhamdulillah. Seperti yang diutarakan tadi, kita tahu bahawa salah satu caranya ialah hubungkan silaturahim. Kalau kita dekat pejabat, kita kenal dengan 5S. 5S yang sisih dan sebagainya. Maka salah satu cara untuk hubungkan silaturahim ini, pagi ini saya tak bawa 5S, saya bawa 7S. Apakah 7S? Apa 7S ini? Saya ingatkan dah banyak. Rupanya saya pergi dekat Hospital Sultan Aminah, dia ada 10S, lagi banyak. Ya. S yang pertama ialah salam. Hubungkan silaturahmi itu melalui salam. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, jangan masuk ke dalam rumah tanpa minta izin, tanpa memberi salam. Apa salahnya kalau kita sebagai kaki tangan tua, bukan apa salah, memang kena amalkan. Nak masuk pejabat, Assalamualaikum, beri salam. Bahkan balik rumah pun beri salam. Saya ingat disebutkan siapa yang balik rumah dia beri salam, ataupun siapa yang balik rumah dia tak beri salam dan tanpa menyebut nama Allah, dia masuk ke dalam rumah itu, maka syaitan akan ikut. Bayangkanlah kalau kami ni yang sentiasa balik malam-malam, merata pergi, kan? Balik kadang-kadang tu seorang-seorang ada yang numpang masuk pula dalam kereta. Subhanallah, kita buka radio dengan lagunya, tak apa lagunya, that's the way, I like it, jadi dia menumpang itu, dia dengar lagu, dia pun melompat sedap je. Kita balik turun, masuk dalam rumah, tak beri salam, tak menyebut nama Allah, dia pun ikut masuk. Kita pegang anak kecil kita pun, anak ayah kan, dia pun pegang juga. Allah Akbar walillahilhamd. Sebab itu disyarat yang pertama. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Nabi sebut, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, abshus salam, sibarkan salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Saya nak ambil yang tu. Nabi kata, sibarkan salam, beri salam. Selama ni kita beri salam, cuba kita cek balik beri salam. Kan? Kalau orang perempuan beri salam, biasalah. Orang perempuan dengan lelaki berbeza. Orang perempuan dia beri salam, dia panjang sikit biasanya. Assalamualaikum, hakum dia pakai sikit. Lelaki dia beri salam juga. Kadang-kadang dia sampai depan rumah, salam dia batuk aja. Dia batuk, dia nak bagi tahu bahawa dia dah sampai depan rumah, buka pintu. Kalau tak biasa beri salam, memang gigil rasanya. Beri salam, Assalamualaikum. Walaupun rumah kita ada loceng. Pernah satu masa sahabat saya daripada Johor Bahru ceramah di Mersing. Rumah dia ni, dia pakai loceng. Satu masa saya pergi rumah dia, anak dia balik, tekan loceng, ting tong, masuk, Assalamualaikum.
Seorang lagi balik tintong. Saya kata, Syekh, kalau kena 10 anak macam ni, asyik tintong, habis semua tintong. Satu masa dia dapat satu jenis loceng, tapi masa mula keluar tu dia pakai bateri. Bila tekan kat luar, kat dalam bunyi Assalamualaikum, dia pun pasang kat rumah dia. Dia jumpa, dia kata, minta pergi rumah dah, jangan risau. Sekarang ni bagus punya, tekan dah bunyi Assalamualaikum. Satu malam dia ceramah di Mersing, nak balik Johor Bahru, jalan masa dulu belum ada highway gitu, jalan belok-belok tu. Dah habis ceramah pukul 11 lebih, sampai dah dekat pukul 2 pagi. Puas dia tekan loceng. Orang rumah dia tak buka-buka, panjat pagar dia, kan? Lama-lama ketuk tingkap, minta buka. Orang rumah tanya, siapa? Abang. Abang mana? Abang lah. Abang nama apa? Dia tanya lagi. Nasib baik dia tak tanya nombor IC berapa. Bila dah buka, semak punya semak. Kenapa tak buka? Puas menekan loceng, puas beri salam, tak buka. Semak punya semak, dia punya bateri tu lemah. Bila bateri lemah, dia tekan kat luar, kat dalam kan bunyi macam suara Bangla, kan? Assalamualaikum. Memang takut. Sabar je lah. Beri Assalamualaikum, beri salam. Jadi apa salahnya? Yang ini kita gunakan, kadang-kadang kita gunakan hanya pada orang tertentu saja, yang kita kenal saja. Baginda Rasulullah SAW menyarankan beri pada kenal ataupun tak kenal. Bukan kita beri kepada orang kafir, memang haram beri pada yang kafir. Bahkan kalau orang kafir beri salam pada kita, satu masa dulu orang jawab apa? Orang jawab Waalaikumsalam. Tak ada, Nabi tak suruh pun kita mencelakakan orang. Nabi kata dalam hadis, kalau ada orang bukan Islam beri salam itu, maka cukup kita jawab balik wa'alaika, kembali ke atas kamu, pulang pada niat kamu. Kalau niat nak mempermainkan Islam, maka niat itu kembali pada kamu. Tapi kalau niat itu memang semata-mata dia nak cuba dan Islam, Allah berikan hidayah. Jadi jawab wa'alaika, nampak indahnya Islam. Yang pertama beri salam. Lalu perkuburan beri salam. Beri salam. Mungkin ada yang nak ziarah pusara, beri salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Besok pergi ziarah kubur, lupa pula Assalamualaikum. Semalam Ustaz cakap apa, lupa pula. Cukup, jangan pandai-pandai tambah. Nanti doa Assalamualaikum, kalau tak jawab dosa. Sekali dia jawab, lintang bukan dia dah. Dia tak ada dosa, tak dosa. Beri salam. Yang pertama, beri salam. Subhanallah, bahawa hebat. S yang kedua, ketujuh, panjang, tak sampai juga sampai sekarang. Salam yang kedua, senyum. Nabi kata senyum itu satu sedekah. Subhanallah. Ada orang beri salam dulu, senyum kemudian. Ada orang senyum dulu, salam kemudian. Ada orang dia serentak, sekali dengan senyum, sekali dengan salam. Assalamualaikum. Yang menjawab pula waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu masalah kita jawab ini pun tengok juga. Memang firman Allah, iza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila orang beri tahiyat dengan kita, beri salam dengan kita, jawab yang lebih baik. Dia beri salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik. Tak boleh aw rudduha, sama. Assalamualaikum waalaikumsalam. Yang dijawab Alhamdulillah. Ada kita beri salam Assalamualaikum, diam je. Tak jawab ke? Jawab dalam hati. Ada pula itu pula. Salam. Dua, salam, senyum. Yang ketiga, sentuh.
Saya ambil dalam aspek ini je, kita tak payah keluar panjang. Ni hari Khamis ni, banyak perkara sentuh. Sabar je lah. Kan? Sentuh maksud saya, ini sentuh yang ini. Ni sentuh tangan, tangan. Sebab tu kata Nabi SAW, bila persentuhan ini, subhanallah, ada disebutkan kita bila dah lepas ni, Allah gugurkan dosa-dosa kecil keduanya. Jadi bila salam, salam betul-betul pegang. Kadang-kadang pegang ini macam-macam cara pegang, dia hujung aja. Kan? Kadang-kadang yang memici tu dia set naik, kita tahu tak macam mana sebut. Ada satu tempat tuan, saya selepas kuliah, dia suruh jadi imam. Lepas jadi imam, dia berselawat salam. Dalam masa dia salam tu tuan, elok ni, dia berdiri salam-salam, dia punya jari dia berjalan. Salam, kejut saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia pun lepas solat dalam masjid nak main-main juga. Alhamdulillah betul-betul. Anak dengan mak ayah, kedua tangan, cium dan sebab. Nampak akhlak yang diajar pada kita. Salam, senyum, sentuh. Bila bersalam, kali lagi Syekh Afan, tengok salam, tengok muka. Dia kita salam, tengok, oh betul, kenapa senyum ni dekat muka. Ni, ini lambang kat sini, sebab tu dipanggil air muka. Dia tengok, kita tahu senyum itu senyum apa? Senyum sumbing, senyum kambing, semua dia tu. Subhanallah. Kita tahu senyum peri dan sebagainya. Sebab itu kata orang tua apa? Bila mata bertentang mata, lidah keluh untuk berkata, daripada mata turun ke hati. Allahu Akbar wa la ilaha illallah. Indah. Salam, senyum, sentuh. Tapi sentuh tu jaga-jaga lah, yang boleh disentuh. Kan lelaki dengan lelaki, yang perempuan dengan perempuan, kecuali serang itu kalau yang mahram. Yang bukan mahram minta maaf. Dia ada karen, kan, positif negatif dia tak boleh. Bila salam yang bukan ini salamnya, dia berjalan dulu, jangan buat. Allahumma salli. Salam, senyum, sentuh. Yang keempatnya sapa. Menyapa, tanya khabar. Allahu Akbar, tanya dah berapa hari tak nampak kat pejabat, contoh. Oh, saya kerja luar, akan sedar. Menyapa. Biasanya kalau bercakap minta maaf. Orang perempuan dia boleh bercakap. Ini bukan saya sebut, saya hanya baca apa yang dikatakan oleh Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah kata orang perempuan dia boleh bercakap sehari semalam 27,000 patah perkataan. Subhanallah. Orang perempuan jangan marah, sabar. Kan? Dia fakta-fakta ini tengok. Orang lelaki tak, malam dia punya kota habis. Dia boleh bercakap 7,000 patah perkataan. Malam dia mula kurang. Sebab tu bila suami atau isteri ngajak makan, bang, makan. Habis kota tu, dah tak boleh cakap. Biasanya kalau orang perempuan ditegur sepatah, siapa sepatah, dia akan jawab berpatah-patah. Jiran keluar rumah, dia bawa sampah. Yang seorang lagi sidai kain. Dia boleh tanya, Mina, kau sidai kain? Yang sebelah pun jawab, aku semalam merewang, ada buat maulid Nabi. Habis balik pula hujan, bajuku basah. Suamiku pergi khusus minggu kau, dia bawa balik baju satu beg. Anak dekat asrama pun balik juga, cuti. Nah, orang tanya Mina, kau sidai kain? Jawab, ya tak lah. Yang cerita suami khusus anak pun. Tapi alhamdulillah, bila macam tu bermakna ada hubungan, ada silaturahim. Syukur, alhamdulillah. Salam, senyum, sentuh, sapa, syukur. 5. Buatnya kawan dia sidai kain, dia tanya, Mina, kau sidai kain? Dia pusing balik, dia tunjuk, mata kau buta, kau tak nampak aku pegang kain? Sabar je lah. Salam, senyum, sentuh, sapa, syukur, sabar. Alhamdulillah, dalam kehidupan ini kalau sampai macam ni, dapat kita beri salam, dapat kita senyum,
siapa, salam, senyum, sentuh, siapa, syukur. Panjang tu tak bilas semua. Kemudian sabar, dan yang ketujuhnya tak lain tak bukan sayang. Sayang diri, sayang keluarga, sebagainya. Sayang jawatan kita pegang, sayang negara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayang itu, perkataan sayang itu apabila disebut banyak kali, dia memberi makna yang baik. Nanti yang isteri balik sebut pada suami, yang suami balik sebut pada isteri, sayang sayang, sayang sayang sayang, sayang sayang sayang, nyampah kataan. Kita itulah bila nak ubah semua dan sebagainya. Cukup 7 itu: salam, senyum, sentuh, sapa, syukur, sabar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah. Panel pertama cukup umur, cukup seronok, cukup ilmu banyak. Ya Allah Akbar. Bagi kita ulang balik 7 perkara, 7S: salam, senyum, sentuh, sapa, syukur, sabar, sayang. Cukup catatan masing-masing. 7S cukup. Baik. Jadi itulah kalau ikut yang kita faham tadi, ikut yang Ustaz Daulah cakap, Ustaz nama manjanya Ustaz Daulah, gitu. Ustaz Daulah tadi, kalau kita bagi salam, setan boleh terbakar. Macam mana tu? Pasal kita minta kesejahteraan daripada Allah. Allah yang bagi sejahtera pada jasad kita luar dan dalam. Saling mendoakan kesejahteraan luar dan dalam di antara dua orang. Alhamdulillah. Itu yang apa-apa semua boleh selesai tu. Kemudian Nabi ada cakap antara tanda akhir zaman itu, bila salam ini, ucapan salam ini disebarkan di antara orang-orang tertentu saja, tak semua orang. Jadi kita ubah yang itu. Kita sekarang dah buat, jadi kita ubah. Kenal tak kenal, kita bagi salam. Bukan salam pun dia tak, cuma muka. Kalau mula-mula nak buat tu, muka dia sikit berkekut, tak kenal pun bagi salam. Nanti orang tengok pun, siapa pun nanti gitu pula kan. Itu kita ubah, insyaAllah. Baik. Cuma tadi yang pasal sayang tu dia tanya kan, nanti takut orang rumah tanya, abang ada apa-apa ke ni, lain macam je kata. Leceh pula. Tapi buat aja, terangkan baik-baik. Baru belajar semalam, cakap dengan orang rumah macam itu bang. Itu baik. Baik, kita teruskan kepada majlis kita. Kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, Ustaz Fairuz. Lama Ustaz Fairuz tunggu siang. Baik, Ustaz Fairuz teruskan insyaAllah dengan bagaimana yang dikatakan kepentingan ilmu dan akidah dalam asas penyatuan ummah. Ilmu dan akidah, ilmu, pengetahuan, akidah itu rantai ataupun pegangan. Jadi bagaimana tuan berkenaan dengan kepentingan ilmu dan akidah dalam asas penyatuan ummah? Silakan Ustaz Fairuz. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Abu Khair, sahabat panel saya Ustaz Abdullah, Tuan D.O, Tuan Haji Nur Azam dan Datuk Haji Osman, YDP Majlis, Tuan Qadi, Tuan Kado, Bapak Pegawai, para hadirin hadirat yang dirahmati. Saya seronok dengan pendahuluan Ustaz Ustaz Abdullah tadi, Ustaz Abdullah kita ni. Dia memulakan benda yang senang. Saya nak ucapkan tahniah dulu kepada Tuan D.O, WDP ni, Tuan Qadi, kerana menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh UGK ni lah, untuk menyebarkan ilmu dan menjadi satu badan NGO yang bergerak. Sebenarnya di Johor Bahru dan di negeri-negeri lain, NGO seperti macam ini ni sangat aktif. Jadi bila dibangunkan di Kota Tinggi ni, saya sangat gembira sekali. Dia sangat hebat sekali tuan-tuan, supaya kita dapat memberikan satu unsur yang baik kepada masyarakat. Jadi tahniah kepada semua yang membangunkan majlis ini. Mudah-mudahan kita dapat sentuhan
kita tidak boleh banyak-banyak sangat, tapi kita kena selalu supaya dia terus jadi jalan kebaikan kepada kita. Kita menghadapi cabaran yang besar sekarang, ya. Jadi mudah-mudahan dengan majlis-majlis yang hebat ini, kita akan jadi satu masyarakat yang betul-betul ada kekuatan, ya. Sebagaimana tajuk kita punya forum ini, penyatuan ummah, jalan penyelesaian untuk kejayaan. Macam mana kita nak bersatu? Nak bersatu jalan apa kita ni? Jalan apa? Ya? Kita tengok dunia bersatu jalan apa? Mana dia kumpulan yang dikata kuat bersatu? Dan berjayakah mereka bersatu? Kalau kita kata hari ini kita nak bersatu, jalan apa? Jalan politik. Saya nak tanya, selama ini dengan jalan politik kita bersatu, kita berpecah. Saya bila balik daripada Mesir, saya pernah jadi ketua cawangan macam-macam politik kan. Yang perbankan ni, yang apa tu, semua tak ada jalan. Tak maaf saya sebut, saya jadi ketua cawangan parti yang apa ni, pemimpin. Saya tak boleh cakap apa agama. Bila saya masuk parti yang bawa Islam, orang lain benci saya. Akhirnya saya kata, kalau macam itu, jalan parti, jalan politik habis. Sehingga saya tidak boleh berbicara. Bila duduk sini, orang sini tak terima, duduk sini orang tak terima. Jadi apa guna saya ni balik dengan ilmu? Hancur semuanya. Jadi pada pagi ni, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan berfikir secara mudahnya. Saya suka cakap benda senang, senang faham. Macam Ustaz cakap tadi, 7S. Salam, sentuh, apa lagi ni, sabar. Kita nak bersatu jalan apa, tuan-tuan? Kita kena ikut jalan yang Allah sebut dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kamu, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah. Jadi Allah nak bagi tahu kita hanya boleh bersatu dengan jalan Allah, tali Allah, agama Allah. Sebab itu apabila soalan apa kepentingan ilmu, nak dapat jalan agama Allah ni mesti ada ilmu. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat hari ni, dengan ilmu lah kita boleh bersatu berkasih sayang. Hari ni saya nak bagi contoh, bagi contoh senang tuan-tuan. Yang tanpa ilmu kita akan bertumbuk, lahirlah samsing. Sekarang macam-macam samsing, tumbuk orang, hentak orang, pukul orang. Tapi kalau dengan ilmu Islam, kita jangan main-main. Semalam di kuliah saya, kebetulan sampai pada bab diat. Bab diat. Ini banyak ni Ustaz Zainuddin ada, Tuan Qadi ada diat tuan. Kita kadang-kadang sebab kita tidak belajar hukum jenayah Islam, maka kita tidak ada ilmu. Sebab tu saya kata kita kena bangunkan majlis ilmu. Tuan-tuan tahu tak, kalau misalnya umpamanya saya tebus ustaz ni, geram kalau Ustaz Abu Hurairah, boom gitu, pecah mata dia sebelah. Tuan-tuan tahu berapa diat dia tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak? Tak tahu kan? Tak tahu kan? Sebab tu kita kena tutup ilmu, duduk dalam majlis ilmu, duduk. Sebelah mata, jika buta mata orang tu, 50 ekor buta sila bayar, setengah juta. 2 biji mata, 100 ekor buta. Itu disebut diatun nafsi. Sekarang saya nak sebut apa yang berlaku kepada masyarakat kita. Kita tidak ada ilmu, tuan-tuan. Tidak ada ilmu. Kesan dia kita tak tahu rupanya wajib sayang orang. Kalau kita bunuh orang, tuan-tuan, kita bunuh dia dengan sengaja, kisah, bunuh balas bunuh, itu dalam Islam. Katalah dia punya waris, dia kata, saya maafkan awak, saya maafkan awak. Kalau awak kena bunuh pun kami tak ada apa-apa, dia dah mati, tapi bayar 4%. Tuan-tuan tahu dia berapa? Dia ada 100 ekor unta. Tapi bukan main-main, bukan 100 unta biasa ni tuan-tuan. 100 ekor unta tu dibahagi. Dibahagi 40 ekor unta, 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 40
adalah daripada unta yang bunting. Tahu bunting? Ada 40 ekor unta, 30 ekor unta mesti daripada unta yang berumur 4 tahun masuk 5 tahun. 10 ekor unta, lebih kurang itulah. Saya lupa. Kalau nak nanti kita kena buat majlis ilmu lah. Kita baca satu-satu. Jangan main-main Ibu jangan main-main nak belasah-belasah orang akan lahir kesangsing kalau kita ada ilmu agama. Takut 10 ekor dia begitulah. Nanti kalau nak tu kita duduk majlis ilmu lah, kita buka lah balik. Itu kita 10 ekor lagi umur 3 masuk 4 dan 10 ekor lagi 2 masuk 3. Maka harga dia berbeza-beza, tuan-tuan. Habis kita pun duduk kat sini, mana ada unta ni, kawan tadi, mana pula saya nak cari unta. Dibayar ikut kaedah harga dia. Kalau unta yang bunting, kalau di negeri Arab, dia berharap bahawa unta tu tak lama lagi akan keluar anak kan. Jadi harga dia mungkin 15,000 kali 40. Jangan main-main Islam Diat nafsi. Ini saya sebut apa? Penting tak ilmu tu, tuan-tuan? Penting tau. Katalah tuan-tuan, kerak lidah orang, tak boleh bercakap dia. Sempurna dia nafsi 100 ekor unta. Bisu orang tu kau bayar 1.3 juta. Jangan main-main Sebab itu kita aku tak mampu. Nak tumbuk-tumbuk lah. Sebab itu orang Islam tak bayar. Islam tak jalan, hukum tak jalan dalam negeri. Tak apa, tuan-tuan. Jangan lupa hari kiamat. Pernah dengar tak orang muflis yang Nabi kata al-muflis? Pada hari kiamat ada orang muflis semayang tarawih sampai setengah-setengah lutut. Allah. Kadang-kadang pergi tarawih sampai ke Mekah Ramadan, bayar 12,000 spesial. Semayang di Masjid Mekah itu kan satu salat berbanding di masjid lain 100,000 kali ganda. Betul Tapi hari kiamat, ya Allah, ada orang yang gini bawa bergunung-gunung. Tapi bila cek, dia pukul orang ni, bayar. Dipukul orang ni, bayar. Diumpat orang ni, bayar. Jadi saya nak tanya, kalau kita jadi orang Islam, jadi bersatu tak kita? Berkasih sayang tak kita? Masya Allah. Inilah ilmu Tuhan. Baru ni saya pergi bersih di Ndau, di Bandar Ndau. Ada satu dibuat orang buat program namanya Dataran Tuha. Jadi kebetulan saya ni pergi ceramah Maulid, jadi tidur di Bersing. Ada 2 ceramah di MRSM, lepas tu saya pergi ceramah Maulid di Joglintan, NGO dan Puspanita UMNO Bersing buat ramai perempuan datang. Jadi malam tu saya tidur, jadi dia orang kata, Ustaz, boleh besok kuliah Tuhan? Dia tak, jangan kuliah Tuhan, masjid ke apa? Dekat sebelah pasar, tuan. Ramai orang datang. Petang majlis ilmu, ramai orang datang. Jadi saya cadangkan, dengan usaha UGK, mungkin tuan kami boleh sokong apa? Kita buat apa kita majlis hari Jumaat, orang datang. Buka kuliah, terangkan hukum hakam Islam. Jangan main-main. Tangan, kalau kita potong sebelah sini, potong sebelah ni, ikut ruasnya. Sebelah 50 ekor unta. Kalau kita kerat orang tu 2 belah, sempurna dia nafsi 100 ekor unta. Itu 1 juta lebih tau. Yang main-main. Potong kelopak mata atas 25,000, 25 ekor unta. Atas sebelah sini 25
ekor unta. Kelopak bawah 25 ekor unta. Kelopak bawah 25 ekor unta. Yang main-main tuan-tuan. Ini saya sebut apa hukum dia. Yang kita sudah tak baca. Itu ada dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Gigi. Tuan-tuan jangan main-main. Perpaduan dalam Islam sebenarnya Allah dah siapkan, tuan-tuan. Membunuh orang tanpa sengaja. Kita potong pokok. Kena kepada orang. 100 ekor unta. Tapi dia punya jumlah dia tak ada yang penting-penting. Dia buat sikit sebab tak sengaja. Sebab tu orang Islam kalau tuan-tuan belajar dalam berakhlak, kalau kita nak potong pokok, dia mesti ada undang-undang apa, tuan-tuan? Tepi. Pokok nak ditebang, tepi. Perhatian jangan dekat pokok nak tebang. Ini majlis daerah. Ini kerja. Mesti ada papan tanda, mesti ada orang lalu. Jangan main-main dalam Islam, kan? Kalau dekat pasal lalu panas lalu itu undang-undang agama, jangan main-main. Sebab tu saya kata ilmu akan menjadikan kita bersatu. Sebab dia ada undang-undang dalam Islam, tuan-tuan. Tidak ada apa-apa dalam Islam yang kecuali ada undang-undang. Sebab tu Allah Ta'ala kata bersatu kamu dengan agama Allah. Tapi hari ini orang tak tahu agama Allah. Sebab tidak ada apa? Tidak cukup alat dia nak menjadi manusia yang saleh. Minta maaf saya cakap, tuan-tuan. Sekarang ni kalau kita nak bernikah, di bab nikah ni Tuan Qadilah kita kira kat sini. Menikahkan orang. Yang pertama dia apa? Kalau dalam kitab Matla'ul Badrain, seronok baca kitab Matla'ul Badrain ni, tuan-tuan. Dia kata bila nak berkahwin, hendaklah memilih isteri yang berfikir. Anak dara, kata dia, cari anak dara. Supaya apa? Seronok kamu bermanja-manja dengan dia pun bermanja-manja dengan kamu. Kecuali jika lemah alatnya. Kalau lelaki dah lemah, tak usah kahwin anak dara, janda saja sudahlah. Mana-mana. Faham saya cakap tu? Faham? Ataupun dia ni seorang lelaki yang dia nak kahwin, tapi dia nak jadikan perempuan tu menjaga anak buahnya, maka boleh pilih janda. Tahu nak cari anak buah jaga lah. Dia ni bujang, tapi dia ada adik-adik, ada 5 orang, adik dia kecil-kecil, mak ayah dah meninggal, bapa dah meninggal. Jadi sunat dia cari janda supaya boleh jaga adik dia. Memang standard Islam tu. Kemudian taklah dia cari yang baik agamanya. Kata dekat kitab lama ni sebab apa? Sedap baca. Baik agamanya, kata dia. Macam mana nak cari yang baik agama ni sekarang? Saya nak cakap sekarang macam mana nak cari perempuan baik agama? Agama pun dia tak tahu. Sebab itu saya ingatkan melalui UJK ni, ibu-ibu persatuan panggil anak dara kita. Kadang anak dara kita tak tahu macam mana kita nak kahwin ikut sunnah, nak mencari isteri perempuan yang salihah, yang baik agama. Macam mana dia nak baik agama dia jika dia hukum hakam pun dia tak tahu. Tak percaya, mari balik nanti tanya anak dara, kau mahal anak dara tak? Cantik ke tak cantik anak dara? Kalau cantik bagilah ke saya. Itu gurau-gurau macam. Saya minta maaf. Saya ni bila berceramah sekarang macam-macam tempat saya pergi. Ladang. Kadang-kadang Bangla semua. Apa nak ceramah kat Bangla? Ini juga apa ni? Nak kena cari fikirkan apa Bangla ni nak dengar ni mungkin ni. Ustaz. Nak cari tajuk juga tu. Kan Bangla semua. Apa nak cakap ni? Bangla. Jangan main-main. Apa nak cari tajuk tu? Pernah saya ceramah tentang dengan budak-budak sekolah betul tu kan? Apa nak cakap budak betul ni? Gitu. Dia cara dia dengar gitu tak? Tanya Ustaz dia, Ustaz apa nak ceramah budak betul ni?
Saya katakan, kalau kita katakan jangan tengok benda maksiat, aku buta, tak pernah tengok. Apa nak cakap? Rupanya tuan-tuan, ustaz-ustaz dia cakap, orang buta ni apa masalah dia? Orang buta apa masalah dia? Masalah di mulut dia. Orang buta dia tak dengar tau, tapi mulut dia mesti cakap kuat. Dia gitu dengan kawan, kamu busuk lah. Dia di mulut dia. Jadi ajar bintang nilai mulut. Betul? Saya pergi ceramah banyak tempat. Saya test perempuan. Saya tanya, adik-adik yang perempuan dengan berapa umur dah 16, 17. Bahkan di sini-sini lah ni dekat Penawar ni banyak ni kolek-kolek. Saya pergi tanya, tak tahu apa makan betul. Berapakah pegawai yang mewajibkan mandi wajib? Itu kan asas. Berapakah pegawai yang mandi wajib? Diam lagi ni, tak boleh jawab. Okeylah, kalau tak tahu apa ni perkara yang wajibkan wajib, dia pun diam. Macam mana kita nak cari perempuan yang soleh? Karena dia tak ada ilmu. Macam mana? Dia semayang. Banyak sekarang semayang. Semayang tak? Ya? Saya tanya, rokok betul berapa? Saya nak cakap macam mana kita nak berpadu, macam mana kita nak jadi orang Islam yang kuat. Berapa rokok betul? Apa jawapan budak-budak remaja yang lawa-lawa? Dia jawab apa? 13. Banyak kau basuh tu. Kalau 13 itu pusat pun mana basuh? Basuh mana lagi kau? 11 mana lagi? Dah. Tiap minggu saya khusus kahwin. Tanya, nak kahwin ni? Apa itu hadas besar? Apa itu hadas kecil? Tak boleh jawab. Waktu saya ingatkan, sekarang ni orang nak belajar secara formal, dia penat, dia malas. Kita buat dia secara santai. Ini, itu apa? Kalau kita tengok di Kuala Lumpur, di Selangor, marak majlis ilmu, orang sudah mula tau. Tapi macam mana kita nak buat pengisian supaya orang-orang boleh duduk, relax? Ramai orang tak suka dengan Ustaz Azhar terus. Asyik ketawa, tak ada makan cakap, tak ada ayat Quran. Tapi bila dia buat, 30,000 orang datang. Itu sudah boleh buka lah. Bila dia minat, barulah buka kelas-kelas yang khas. Kalau dia tahu. Orang Islam sekarang tuan-tuan, minta maaf bahasa dia, berada dalam keadaan tidak berilmu. Kita cuba buka dalam kitab, macam-macam kitab dalam kitab fiqah ni, Matal Badrin, apa ni kitab yang saya bawa ni, Buniyatul Musalli, salat Jumaat. 40 ahli Jumaat yang nak mendirikan Jumaat, tanya Tuan Qadi. Tuan Qadi selalu cerita kat fiqah. 40 ahli Jumaat tu tuan-tuan nak memesahkan, mesti 40 tu betul Fatihahnya, tahu hukum-hukum semayang, mengetahui hukum-hukum semayang Jumaat ni, dan dia ni orang yang faqih dalam tu, baru boleh didirikan Jumaat. Saya nak tanya, agaknya kalau di masjid Jamiat Kota ni, kita sekat jangan balik dulu. Cuba baca Fatihah, ada tak agak 40 yang betul Fatihah ni? Habis. Hakikatnya tuan-tuan, hakikatnya tak sah Jumaat ni. Tapi kalau saya cakap nanti aku dah ini sesat. Bukan kita fikir. Jadi beratnya kita ni tuan-tuan. Sebab itu saya harap bangunkan majlis ini. Sebab itu apakah yang memuliakan Nabi Adam berbanding para malaikat di langit? Nah itu. Apabila Allah berfirman kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah berfirman kepada para malaikat, aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Nak jadikan satu makhluk. Para malaikat kata, apakah kau nak menciptakan makhluk yang akan bertumbuh berguna-guna? Sebab sebelum kita ni tuan jin yang menjadi pemerintah di atas bumi, khalifah. Sebab tu masih ada kekal mereka ni lagi. Ini banyak jin. Sebab tu Ustaz tadi cakap, kena baca Assalamualaikum. Kalau boleh baca ayat kursi sebelum masuk rumah. Jangan main-main. Jangan main-main ya. Nak masuk rumah, Assalamualaikum. Masuk bilik, Assalamualaikum sekali lagi. Tahu? Baca doa.
Allah. Jangan main-main. Kalau tak dia start dulu, jangan main-main. Nanti dia claim tu anak dia. Jadi tuan-tuan, sebelum kita ni jin yang memerintah, mereka ni bila dah makmur tuan-tuan, dia berperang, bertumbuk, berbunuh. Allah Ta'ala kata apa? Aku lebih tahu daripada kamu tak tahu. Untuk meringkas ni tuan-tuan, sebab kita ada second round ni. Akhirnya Allah Ta'ala tunjuk apa kemuliaan Nabi Adam. Nabi Adam disuruh menerangkan. Yang dia tanya kepada para malaikat tentang nama-nama al-asma. Jawapan malaikat, kami tak tahu. Allah Ta'ala kata, kan wahai Adam, jelaskan kepada mereka. Nabi Adam berterang, ini itu namanya, ini nama. Wah, mereka kata tengok pandai dia ni. Kerana ilmu lah kita mulia, sedangkan kita hanya dicipta daripada tanah. Jadi nanti dalam sesi kedua nanti saya akan jelaskan bagaimana sebenarnya akan lahir dengan ilmu pengetahuan, dengan akidah yang betul, dengan berpegang teguh kepada agama Islam, kita akan jadi berjaya, berpadu, kuat, bersungguh-sungguh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fairuz yang menerangkan dengan penuh motivasi, membayangkan, memberikan satu gambaran memberikan satu gambaran, memberikan satu bayangan kepada kita bagaimana sebenarnya ilmu itu begitu perinci sekali, yang mana Allah ada beritahu dalam Quran surah Al-An'am ayat 38, auzubillahi minasyaitonir ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami tinggalkan walau satu perkara apa pun di dalam catatan di dalam catatan kami begitu. Baik, dan moga-moga seperti mana yang Al-Fadhil Ustaz Fairuz cakap tadi, majlis ilmu yang santai akan membawa masyarakat kepada majlis ilmu yang khusus. Jadi kita moga-moga kawasan kita Kota Tinggi, kerjasama daripada semua pihak, kita dapat merancang dan memulakan perkara ini, dan insya-Allah hasilnya untuk masa akan datang, selepas kita nanti, kita tak tahu kita berapa lama hidup tuan-tuan, tapi itulah nilai usaha kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nanti akan datang majlis ilmu akan menjadi meriah di kawasan kita, dan setiap orang mempunyai nilai yang tinggi kerana ilmunya, seperti mana manusia itu yang Allah muliakan dengan ilmu, insya-Allah. Baik, seterusnya untuk siaran yang kedua, untuk Ustaz Haji Abdullah Al-Qadahi ataupun Ustaz Dolah, mana memanjanya. Jadi soalannya Ustaz, begini, setiap seseorang itu mempunyai kelebihan masing-masing dalam kita punya masyarakat. Itulah untuk kita hidup berganding bahu. Lepas tu kita memang memerlukan antara satu dengan yang lain, Ustaz. Yang pandai begitu, yang pandai begini. Kita mungkin pandai berurusan, tapi kita tak pandai komen kita. Jadi bila kereta kita rosak, kita hantar pergi kedai, di repair kita punya kereta. Sebenarnya nilai dia itu adalah menjalankan kerja kita. Jadi masing-masing ada nilai masing-masing, insya-Allah. Jadi bagaimana itu Ustaz, kalau Ustaz dapat, moga-moga Ustaz dapat menerangkan kita lebih rinci. Terima kasih. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Pada dan kehormat, seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, disebutkan oleh baginda Rasul, orang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibaratkan bangunan sentiasa bersaling kait-mengait di antara satunya. Saya baca tak habis pun tak maklum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat. Kita tengok ayat 10 dan juga ayat 11. Ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
ini bersaudara. Pada ayat yang ke-11 dalam surah Al-Hujurat itu, dia sebut pula lagi, ya ayyuhalladzina amanu la yasqar qaumun min qaumin, ila akhir ayat. Saya nak ambil tepati. Bila kita dah bersaudara, kemudian kita tengok, jangan kita saling merendahkan antara satu sama lain. Maka kalau pusingan pertama tadi 7S, pusingan kedua ni saya turun sedikit. Nak kena slow sikit kerana tak banyak masa ambil kan. 5 saja saya nak ambil di sini. Saya hanya ambil jari-jari saja. Disebut di dalam pepatah ada mengatakan, kun kaliyadain wala takun kalimainain. Jadilah kamu seperti mana dua tangan, jangan jadi seperti mana dua mata. Mata ni, kalau sebelah ini sakit mata, yang akan ikut. Tangan kalau ini patah, tangan kiri tak pernah nyuap nasi, dia akan tolong bantu nyuap nasi. Saya tak ambil jauh sangat, ujung saya kita ambil pada jari-jari sini, pergelangan tangan. Cuba tengok, saya mulakan daripada sebelah sana. Imam Ibn Jauzi membahagikan umur pada 5. Mula lahir sampai 15 tahun dipanggil kanak-kanak, kecil je jari dia. 15 sampai 35 dipanggil remaja. 35 sampai 50 dewasa. 50-70 dipanggil tua. 70 sampai akhir hayat tua bangka. Sabarlah. Allahumma salli wa sallim. Ini juga saya tak urai. Sebagai sepintasnya, cuba kita tengok kita duduk kat mana. Kalau duduk kat tengah, yang ni lahir sampai 15 sampai 35, 50 ramai kat sini dewasa. Jangan lupa, dewasa ni, dia inilah kemuncaknya. Lepas tu dia dah tak naik lagi dah, dia akan turun. Bila pergi ke umur tua, dia dah menurun, segala-galanya menurun. Faham-fahamlah. Namun jaga-jaga. Kalau ini remaja, R-E-M-A-J-A, R risiko tinggi, E emosional, M manja, kadang-kadang mengada-ngada, A aktif, J jago, A angkuh. Allahu Akbar. Remaja kan. Ini saya panggil zaman ini. Kalau ini anak-anak, kita nak kena tolak dia dan sebagainya. Yang ini zaman ribut. Ni zaman ni banyak sangat dia punya menggantalnya dekat sini. Cuba tengok balik, lebih kurang kan? Tolak ni ke belakang, lebih kurang ni. Walaupun dia menurun, saya takut walaupun tua, yang ini masa menggantal, takut miangnya datang balik. Sabarnya lah. Allah Akbar. Saya tak di situ. Dalam satu masyarakat, dalam satu jabatan, dalam satu pejabat. Ini kalau nanti saya balik ke sini, sekurang-kurangnya 5 ni ada. Dalam satu masyarakat, yang pertama kita dah tentu ada orang tua. Ibu jari diibaratkan orang tua. Kalau dululah apa orang tua kata, semua kita angkat ibu jari. Betul baik. Ini juga ada apa benda? Subhanallah. Ini orang pandai. Orang pandai dia hanya tunjuk saja. Iyalah, dia belajar pandai, dia pegang jawatan tinggi, arah saja. Jangan lupa, habis majlis, nanti kursi-kursi hantar balik. Kan dewan ni nak guna ke malam tadi dan sebagainya. Contoh. Orang tua, orang pandai, tengah ini dia tinggi pada yang lain. Siapa dia? Dalam masyarakat kita ada orang pencen. Pencen tentera,
pencet tulis dan sebagainya, kita guna dia. Kampung kita ni banyak kejadian pecah rumah dan sebagainya, ambil dia jadi pasukan rela dan sebagainya. Allah Akbar. Yang ini siapa? Kalau ini orang tua, orang pandai, orang pencet ni, tak lain tak bukan orang kaya. Sebab tu kita pakai cincin jari orang kaya. Kita tak pakai cincin jari tengah. Tengah ni orang panggil jari hantu. Hantu mana kenal cincin. Saya ingat kata Nabi kepada Sayyidina Ali, jangan pakai cincin jari telunjuk pada dan juga jari hantu, menyamai kaum Lut. Hari ni orang pakai macam-macam. Kalau orang perempuan, cukuplah 4 cincin, 2 jari sini, 2 jari sini. Cincin masa merisik 1, masa bertunang 1, masa akad nikah 1, masa bersatu 1. Sabar je lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini orang tua, orang pandai, orang pencet, ini orang kaya. Ada antara kita orang kaya, kaya berbagai-bagai jenis. Saya bukan kaya duit saja. Yang ini siapa? Kalau ini orang tua, orang pandai, orang pencet, orang kaya, ini anak-anak muda, rangkumkan sekali kan kuat. Tapi kalau kita menyalahkan di antara satu dengan, kita rasa bangga, kita rasa ego dan sebagainya. Kata orang tua, aku ialah yang paling bagus, apa-apa digunakan aku, nak cop jari pun pakai aku. Jangan lupa kamu juga ada kurangnya. Apa? Paling mudahnya kamu ni pendek, gemuk. Senang cerita. Ada kurang dia. Yang ini, jari ini banyak menuju jari pada orang. Ini jari banyak buat salah. Ini jari banyak buat salah. Puding jari dan sebagainya. Walau bagaimanapun, inilah jarinya yang menjadi saksi apabila kita menghadap Allah Rabbul Jalil. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini jari diangkat. Ada orang asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada. Yang ini walaupun dia lebih pada yang lain, bukan saja begini, genggam juga dia lebih. Kurang dia ada juga, ketuk tengok berdarah dulu. Bermakna setiap sesuatu ada kelebihan, ada kekurangan. Yang ini walaupun dia sentiasa dipakai cincin dan sebagainya, jangan lupa tanpa bantuan dia jari lain, cincin pun dia tak pakai, mengharap lain. Yang ini kesialan, selalu beralah dia, mengalah dia. Apa tidaknya dia kecil, sentiasa di bawah. Kalau tulis pun subhanallah di bawah. Kan dia duduk di bawah, tak pernah dia duduk atas. Mana ada orang tulis gini, cacat juga je kan. Semua tulis begini. Tapi jangan lupa, walaupun dia kecil, walaupun mengalah selalu, inilah jari yang banyak beri nikmat pada Tuhan. Gatal hidung, gatal telinga, inilah jari masuk. Mana ada orang masuk jari? Rangkumkan orang tua, orang pandai, orang pencet, orang kaya, anak-anak muda, bersatu kuat insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allahu akbar. Bermacam-macam. Kalau ada ilmunya, tengok tangan sendiri pun dapat ilmu macam-macam. Sampai tak tercatat saya dia buatnya. 5 apa ni? Apa tadi Ustaz tolong ulang sikit. Remaja tu arti apa Ustaz? Arti apa? Risiko tinggi. Siapa nak baca catatan saya dengan saya kan? Okay. Risiko tinggi. Emosional. Manja. Mengada-ngada. Aktif. J jago. Angkuh. Remaja. Saya ulang balik. Remaja, risiko tinggi, emosi, manja, aktif, jago, angkuh. Dah mula dapat catatan. Alhamdulillah. Yalah kalau jari kita ni macam Ustaz tadi cakap, 5 ni
Kalau satu ni nyala-nyala, ni patah, satu patah, satu sengit, habis semua tak boleh pakai. Tiga dah patah lagi dua. Itu je lah. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung lagi untuk yang ke seterusnya. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah. Sekarang kita masuk kepada mungkin yang terakhir insyaAllah. Dan Ustaz gulung sekali Ustaz ya. Ni tugasnya ni. Apa tadi? Dia dah soal tadi. Masa tadi dia dah soal, dia nak jawab. Dia kata apa tu? Bagaimana nak bersatu, kita kena ada ilmu. Jadi bila kita ada ilmu, mula-mula kasar-kasar, lepas tu yang halus-halus, lama-lama kita akan dapat nampak keindahan ilmu itu sendiri. Jadi dia masuk dalam jiwa kita. Kita akan minat dan itu membantu jiwa kita insya-Allah. Jadi bagaimana Ustaz tentang tadi yang Ustaz cakap, Ustaz nak terangkan bagaimana kejayaan penyatuan ummah itu dapat dilakukan dengan jayanya, dapat dicapai macam mana tadi Ustaz? Dipersilakan Al-Fatihah Ustaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'd. Saya kira dalam masa 15 minit ini saya cuba untuk berikan satu pendekatan yang kita melihat bagaimana syariat Islam, bagaimana kita sebagai Islam boleh menjadikan kita ni orang berpadu, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang baik, mencapai kejayaan. Sebab tidak ada jalan yang lain tetap kecuali dengan Islam ini. Satu ayat yang saya baca dalam surah Muhammad ini tentang ini ayat 2. Saya rasa seronok. Ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ini Islam, syariat lah, kehidupan lah, akhlak lah, dan beriman dengan apa yang diturunkan ke atas Muhammad, dan dia itu adalah memang sebenar-benarnya daripada Tuhan mereka. Allah akan ampunkan kepada mereka seluruh kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah akan menenangkan, meringankan jiwa mereka, pemikiran mereka, sehingga mereka dapat menghadapi hidup ini dengan betul mudah, tentu. Sebab itu syariat kita kena jaga. Saya nak sebut tadi apa? Ya, dengan kita ada akidah, kita ada ilmu, kita tahu hukum agama Allah Ta'ala, maka kita akan jadi orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga kehidupan. Tak kira kita berada tadi, dia senambungan tu saya suruh nombor. Saya ni setiap kali nak ceramah, nak forum, saya doa apa tuan? Ya Allah, mudahkan aku menyampaikan, kau berikan idea daripada ilmu-ilmu tu supaya dia sesuai dengan audiens itu, supaya dia jadi, kita nampak kesan apa kita nak buat. Bermakna kalau 5 jari ni tadi bermakna di situ ada pemimpin, di situ ada rakyat, di situ ada suami, di situ ada isteri, di situ ada anak, di situ ada pegawai, di situ ada kerani, di situ ada, betul tak? Baru semua boleh jalan. Contoh tangan ni saya selalu juga buat ceramah tentang ini. Kalau putus, tangan kita non-functional. Ini tak ada tuan-tuan, satu tak ada, tetap tak boleh buat apa. Nak makan nasi pun tak sedap. Macam mana nak makan nasi? Cuba buat. Ikat ni, cuba buat. Tak ada kekuatan langsung tuan-tuan. Macam mana nak makan nasi? Macam mana nak motong apa nama ni roti canai? Memang tak boleh. Ini kuat ni, jangan main-main. Betul tak? Jadi kita kehidupan kita. Sebab itu bagaimana kita nak menyatu? Tak ada pemimpin, rakyat tidak berfungsi. Tidak ada rakyat, pemimpin pun tak berfungsi. Tak ada orang ramai yang sakit, hospital tak berfungsi. Apa guna hospital? Tapi kalau ramai orang sakit, hospital tak ada, tak lewat. Apa guna daerah kalau tak ada pegawai daerah? Tapi kalau ada pegawai daerah, tak ada orang macam itu. Itu je. Tapi tuan-tuan, bagaimana syariat itu jadi hebat tuan-tuan? Allahu Akbar. Saya ambil contoh pemimpin. Saya baca sedikit ni tuan-tuan. Sikit. Seronok sikit tak tuan-tuan?
Sebab tu saya bila baca kitab saya tengok, hebat ulama dulu. Ni kalangan Syekh Dawud Abdullah Fadhan. Saya suka sebab dia ringkas. Dulu saya baca kitab banyak-banyak, 13 tahun tak habis. Kenapa pun? Jadi lebih baik saya pendek 2-3 bulan habis. Kitab lain lagi. Rupanya tuan-tuan, bila saya tengok kitab-kitab ulama dulu, dia tulis itu ringkasan dia punya kuliah dia. Majlis ilmu ni. Dia pendek lah, kita faham. Nanti dia akan terangkan dalam majlis ilmu ni. Itu ringkasan ilmu dia. Kalau tak, dia ada dia punya syarah dia. Ada dia punya penjelasan yang panjang. Dekat sini dia sebut apa tuan-tuan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya amal imam yang adil, amal pemimpin yang adil, pemimpin ketua, imam ni bukan masuk imam masjid ni, kan? Ketua yang adil, pemimpin yang adil, amal dia satu hari, imam adil pada rakyatnya sehari lebih afdal daripada amal orang yang adil pada keluarganya 100 tahun. Faham tak? Faham saja tak? Kalau jadi pemimpin, awak adil, awak jadi pemimpin yang bersungguh-sungguh, awak jadi orang baik dalam memimpin rakyat, jaga semua kebajikan, sehari amal awak sebagai pemimpin lebih baik daripada seorang rakyat yang adil kepada keluarga isteri anaknya 100 tahun. Do you understand? Jadi kalau kita pegang ni, jangan main-main tapi ingat kalau tak adil, subhanallah. Saya agak terkejut juga dalam kitab Penyataan Musnad ini, kita buat semayang tu. Tiba-tiba dekat belakang tu ada satu bab tatmimul faedah, ini kesempurnaan faedah. Dia cerita pasal bagaimana nak jadi rakyat, bagaimana nak jadi pemimpin. Dia ajarkan kita tentang panjang cerita ni. Saya nak bagi beberapa contoh cerita. Saya baca sikit boleh tak boleh saya balik. Baca sikit. Ni kata setengah ahli tawarikh bahawa Malik daripada Muluk, ini bahawa satu raja daripada raja-raja keluar, dia berjalan di dalam mamlakahnya, dia keluar pergi dekat dia punya negeri, dekat daerah. Kalau tuan-tuan kena jadi ketua kampung ke, kena hulu ke, jadi tak kisahlah, pergi keluar, tengok hal keadaannya, menyembunyikan dirinya. Dia keluar secara apa? Tak kenal. Sebab kalau kita datang dengan profesional, datang semua dengan kenderaan, semua orang tahu. Jadi kena datang menyambut. Maka turun ia atas seorang laki-laki, jumpa-jumpa, tiba-tiba jumpa satu rakyat yang laki-laki, ada baginya satu lembu. Dia ni ada seekor lembu, perahatnya sekali perah umpama 30 lembu yang lain. Lembu dia ni kali perah dia punya susu macam 30 ekor lembu. Wah, banyak hasilnya. Maka takjub raja itu bagi ringkat itu dan menghabar-habar pada dirinya dengan mengambil akan dia. Ini aku lampas ni lembu ni. Nampak. Boleh faham saya cakap tu? Maka datang ia pada pagi-pagi besok pula, maka diperah baginya setengah daripada barang yang memperah hari yang dahulunya. Tiba-tiba semalam dia, tak macam semalam. Maka berkata raja, apa hal perahannya daripada hari yang dahulu? Adakah kamu pelihara akan bukan tempatnya yang dahulu? Apa pasal? Tak bagi makan dia semalam? Tak bawa di tempat makan semalam? Apa cerita? Maka katanya tiada. Biasa je katanya. Tak nak. Dan tetapi aku sangka, kata rakyat lelaki itu, bahawasanya raja kami mencipta dia dengan zalim. Dia nak rampas ni, aku dapat rasa ni. Maka jadi kurang labannya, dah tak ada lagi macam sebanyak itu. Maka kerana bahawasanya raja apabila zalim atau cita-cita dengan dia, hilang berkatnya. Ini pemimpin tuan-tuan. Saya nak sebut ini. Maka taubatlah raja itu dan berjanji ia pada hatinya akan Tuhannya bahawa tiada dia mengambil akan dia. Maka pergi dia berpagi-pagi, maka diperahnya seperti adatnya. Jadi balik. Kita faham tuan-tuan. Kita kena belajar jadi pemimpin. Kita kena belajar jadi rakyat. Kita rakyat pun ada. Tak ada dalam forum ni, tak sempat nak baca semua. Ini buat baca saya. Kita duduk, kita baca sama-sama. Kita tengok macam mana bahaya. Seorang imam yang adil apabila dia angkat tangan dan Allah tak akan tolak dia punya doa tuan-tuan.
hebatnya rupanya pemimpin yang adil kan. Sebab tu kita kalau jumpa pemimpin, Tuhan doakan saya Tuhan, sebab dia punya doa dia mampu. Begitulah syariat itu akan memimpin kita. Ada banyak lagi cerita dalam ni. Ada satu cerita di Iskandaria, dia kata berlaku di satu blok tepi laut di Iskandaria. Kalau siapa nak pergi Mesir boleh ajak saya. Saya lama dulu Mesir dulu, kita boleh buat apa ni? Tour. Tapi belanja saya lah. Saya boleh bawa tentang tengok macam mana Nabi Yusuf punya kincir apa semua sekali pun kita boleh naik Bukit Tursina tempat Nabi Musa apa boleh tengok. Apa ni kita boleh ziarah Imam Syafi'i. Baik-baik. Ada harapan. Kalau tak begitu tempat rawatan tapi bayar saya lah. Jadi dikata berlaku di Iskandaria itu satu blok laut, ikan punya banyak menggelengkakkan ikan. Maka rakyat pun datang ramai mengambil ikan, sukalah orang negeri kata dia. Dalam kitab dia ikan lepas daripada itu, sehingga budak-budak kalau nak ambil ikan tu pakai baju dia satu ikan sebanyak ikan menggelengkak kata ikan. Tiba-tiba datang Gubernur Iskandaria, tak kasih orang ramai pergi, tetap yang kasih rakyat. Tak lama lepas tu seekor mutanya hilang semua barakah. Itu saya sebut tentang bahawa minta maaf lah, itu ada faham sedikit lah ya. Tapi cerita rakyat pernah ada juga. Cerita rakyat pernah ada juga. Cerita rakyat macam mana sepatutnya jadi rakyat. Waktu bila kita penyatuan ummah jalan saya terbiasa, nak menyatu macam mana? Dengan ilmu, dengan akidah, dengan syariat. Baru kita boleh bersatukan. Buatlah penyatuan jalan lain. Minta maaf, tidak ada pun yang berjaya. Cuma tengok. Amerika dapat bersatu, tak boleh. Tengok, Eropah sudah boleh berpecah, tak boleh, tak mampu tuan-tuan. Saya ada lagi 5 minit. Tak circle ke 10. Sebab tuan-tuan banyak kerja. Dia tak boleh. Yang kita tak kerja berdosa tau. Itu gaji banyak ni. Ini je lah saya sebut. Apa saja ibadat kita ni semuanya ada maksud di sebaliknya. Itu masa maulid pun saya dah sebutkan. Ibadat kita ni nak menunjuk kita ni Allah wajibkan kita berkasih sayang. Yang paling agung sekali tentang salat berjemaah. Sebab tu saya kata gitu, ya, salatlah berjemaah.